Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, daripada tujuan Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memelihara kepribadian masyarakat agar bersifat Islam yang diikat oleh persaudaraan dan semangat bantu-membantu, serta memungkinkan terbelanya orang-orang yang dizalimi, diberi pertolongan kepada orang-orang yang berhajat, dan dibantu orang yang lemah. Perkara-perkara tersebut memerlukan ikatan yang kuat di antara satu sama lain dan dilindungi oleh pemerintah yang mendaulatkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masyarakat dan negaranya. Justru manusia tidak mungkin mampu membuat peraturan sendiri bagi mewujudkan perkara tersebut. Dalam arti kata yang sebenarnya, wujudan negara-negara yang mendaulatkan jamaah yang bersifat Islam sebagai satu proses tabi'i dalam dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja untuk mengislamkan orang, termasuk mengislamkan negara yang memerintah, supaya masyarakat manusia dipelihara dengan sebaik-baiknya, sama ada mereka yang masuk Islam atau mereka yang tidak masuk Islam dalam kehidupan dunia. Adapun urusan hari akhirat terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menegakkan negara itu, mestilah mengumpulkan satu kumpulan, satu puak yang dinamakan jamaah, dinamakan kumpulan, dinamakan parti dalam istilah pada hari ini. Kena ada kumpulan yang berjuang untuk menegakkan Islam supaya memerintah, supaya syariat Allah SWT dilaksanakan. Firman Allah Ta'ala, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لخدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Suratul Hajj. Maksudnya, telah diizinkan orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka, iaitu orang-orang yang dihalau dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang sebenar, kecuali mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan rumah-rumah ibadat Nasrani, Kristian, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami memungkinkan mereka berkuasa di atas muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Ayat ini Allah Ta'ala mengizinkan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya yang dizalimi di Makkahul Mukarramah
setelah mereka tidak diizinkan untuk menegak, ada masuk Islam saja. Masuk Islam, mengucap tawaf, duduk Mekah dah, senang dia. Duduk Mekah dah kan? Islam, sembahyang, lepas tu tawaf Kaabah, buat umrah tiap-tiap kali. Tidak cukup. Mestilah Islam itu ditegakkan. Islam itu berkuasa. Hukum syariahnya dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin Mekah menawar kepada Nabi SAW supaya menjadi raja, menjadi pemimpin, nak diberi harta kekayaan. Tetapi masing-masing agama Islam tidak berkuasa, maka ditolak oleh Nabi SAW. Lalu Allah mengizinkan Nabi supaya berhijrah, cari negeri lain. Setelah menemui pemimpin-pemimpin Arab yang datang mengerjakan haji, semua yang tidak sanggup kerana bahaya yang sangat besar, tentangan daripada seluruh pelosok dunia, kecuali Aus dan Khazraj yang datang daripada Madinah. Apabila Aus dan Khazraj yang dinamakan Ansar, pembantu-pembantu agama Allah, menegakkan agama Allah, macam Nabi Isa berkata, disebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala hawariyun nahnu ansarullah fa amana at-ta'ifatu min bani Israil wa kafara at-ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu seperti Nabi Isa AS yang berkata kepada pengikut-pengikutnya, siapakah kalangan kamu yang sanggup menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah? Maka berkatalah hawariyun, yang jumlahnya 12 orang saja. 12 orang saja. Kamilah ansarullah, penolong-penolong agama Allah, yang berjuang untuk menegakkan ajaran Allah. Sebahagian Bani Israel beriman, sebahagian lagi tidak beriman. Banyak yang tak beriman. Akhirnya Allah memenangkan golongan yang beriman, mengatasi mereka yang kafir. Iaitulah berakhir dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala memilih orang-orang Madinah menjadi golongan Ansar. Setelah adanya golongan yang bersedia untuk membantu agama Allah dengan diri mereka, dengan harta mereka, sanggup mengorbankan harta dan diri, sanggup mati menegakkan Islam, menyerahkan tanah air mereka, maka Allah suruh Nabi berhijrah ke Madinah, digabungkan dengan golongan Ansar, menjadi kumpulan yang kuat yang boleh memerintah negara. Maka diajak penduduk-penduduk Madinah yang bukan Islam, orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizah, termasuk orang-orang munafik yang pura-pura Islam, diajak sama, hati serah pada Allah Ta'ala. Termasuk kabilah-kabilah yang belum Islam, diajak supaya bernaung di bawah kerajaan Islam. Lalu mereka menerima pemerintahan Islam dan dimeteraikan satu perjanjian, dikenali dengan Mitsaqul Madinah, Sahifah Madinah, perjanjian Madinah. Di antara yang penting dalam perjanjian itu, setelah disebut nama-nama kabilah yang terlibat, ditulis dalam perjanjian, wa annahu ma kana min baini ahlihi hadhihi as-sahifati min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu famaradduhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini, hendaklah dirajukkan kepada Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang tertinggi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang penting bagi menegakkan negara. Setelah tegaknya, maka Allah memerintahkan peperangan, berjihad. Kalau dulunya Nabi jihad cakap saja,
Sekarang boleh berperang. Diizinkan mereka berperang. Allah Ta'ala mengatakan jangan takut berperang. Allah Ta'ala beri pahala yang sangat besar. Tujuannya untuk menentang mereka-mereka yang zalim. Termasuklah orang-orang yang bukan Islam. Jangan takut. Bila Islam berperang dan Islam menang, Islam tidak paksa penganut agama lain masuk Islam. Duduk di bawah kerajaan Islam. Tengok apa dia hukum Islam. Apa pemerintahan Islam. Adil ke tak adil. Tengok dulu. Ni daripada awal tak mau tengok lagi. Daripada awal tak mau tengok hukum Islam. Ni teruk. Mesti tunduk di bawah kerajaan Islam. Apa dia hukum Islam? Tengok dulu. Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada orang yang beriman. Allah Maha berkuasa, Maha kuat lagi Maha perkasa. Negara yang diterapkan itu syaratnya alladzina immakkannahum fil ard, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah di dalam negeri di atas muka bumi, aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang. Pemimpin negara, orang yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, yang bersemayang, bukan yang tak semayang. Semayang bukan untuk semayang tu saja. Selepas semayang bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam urusan dia, pemerintahan dia, kepimpinan dia, pentadbiran dia. Masa semayang dia sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku ni, hidup aku, mati aku, ibadat aku, segala-galanya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya. Supaya selepas semayang menjalankan urusan pemerintahan dengan agama Islam. Dengan syaratnya ada tamkin, ada kekuasaan. Kalau tak ada kekuasaan, maka buat sekadar kemampuan yang boleh kita buat. Najasyi, Raja Habasyah yang sudah masuk Islam, menghadapi padri-padri yang memberontak, rakyat yang tak ikut habis, diizinkan sekadar kemampuan yang ada padanya. Ulama mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, barang yang tak dapat semua jangan tinggal semuanya, buat sebahagian daripada kemampuan kita. Contoh yang terdekat ialah apa yang heboh pada hari ini, rang undang-undang persendirian yang dikemukakan di Parlimen untuk menaikkan taraf mahkamah syariat kerana terdapat halangan-halangan di dalam perlembagaan. Kita berjuang melalui demokrasi. Demokrasi tidak haram. Kalau ada orang kata haram, itu orang tak mengaji. Yang kira orang tak mengaji ataupun mengaji tak habis. Demokrasi tidak ada yang mengharamkan. Kita kena sedar, orang putih tak tahu demokrasi, melainkan setelah mereka belajar daripada kitab-kitab fiqh Islam, baru mereka tahu bagaimana nak buat demokrasi. Contohnya orang putih memisahkan agama daripada politik. Kita orang Islam, politik sebahagian daripada agama. Adapun orang kita yang bercakap agama suku, politik suku, itu orang ikut orang putih, ikut Injil, bukan ikut Quran. Kalau ikut Quran, ayat yang kita baca ni, ayat yang dibaca ni mengatakan politik pemerintahan negara sebahagian daripada Islam. Untuk melaksanakan syariat mesti mendapat kuasa sepenuhnya. Bila kita mencapai kemerdekaan, orang putih gubah perlembagaan, buat perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan itu pada awalnya tidak disebut Islam dalam perlembagaan, kerana semua yang buat tu orang putih. Walaupun ada dua orang, India satu, Pakistan satu, kepalanya orang putih juga, fikiran orang putih. Sehingga ulama-ulama dan kumpulan-kumpulan Islam di masa itu mendesak supaya dimasukkan Islam di dalam perlembagaan persekutuan. Akhirnya mereka tulis dalam perlembagaan, Islam adalah agama persekutuan. Islam adalah agama persekutuan tanah Melayu. Sekadar itu saja.
Agama-agama lain bebas. Kemudian disebut dalam perlembagaan, dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, di mana Islam di bawah kuasa negeri. Di bawah kuasa negeri. Perkara 1 jadual ke-9 mengatakan dalam perkara nikah kahwin, perkara wakaf, dalam perkara jenayah, kesalahan jenayah, hukum syariat tidak lebih daripada 356, iaitulah 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Sekadar ini saja. Kemudian disebut dalam perkara 2 Perlembagaan Persekutuan, jadual ke-9, Mahkamah Syariat tidak boleh menghukum orang-orang yang bukan Islam. Mahkamah Syariat hukum orang Islam saja. Kemudian disebut dalam perlembagaan bahawa mana-mana undang-undang negeri tak boleh bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Oleh kerana undang-undang persekutuan, kerajaan pusat dalam bidang jenayah, kes bunuh, kes kerak tangan, kes kejam hingga mati, tak boleh. Ini tidak boleh dibuat oleh kerajaan negeri kecuali meminda perkara 76 perlembagaan bahawa boleh hukum bunuh, hukum yang berat ini. 76A Perlembagaan Persekutuan berhadap kepada 2/3 ahli parlimen. 2/3 ahli parlimen. 2/3 daripada 222 orang ahli parlimen, nak 170 orang. Ahli parlimen Islam yang ada pada ini 140, tak cukup. Capur UMNO, capur PAS, capur PKR, capur 2 orang di dalam DAP. Yang Melayu tu 130, hampir 140. Tak cukup 170. Tidak boleh nak meminda perlembagaan kerana kita sudah telanjur, sudah lorah kain. Kenapa? Kesilapan kita juga. Pada awal kita mencapai kemerdekaan, orang Islam hampir 80%. Sekarang orang Islam sudah menurun 60%. Ini kesilapan kita sendiri. Sebab politik suku, agama suku lah ni. Anda kena sedar. Menyebabkan hukum Allah yang wajib atas kita terhalang untuk dilaksanakan. Ini soalan bukan akhir masuk ni, man rabbuka ni. Ingat baik. Man rabbuka wa dinuka wa man nabiyuka, termasuk soalannya yang buat main ni. Kita kena ada keyakinan, percaya kepada syariat Allah. Masalah tak boleh buat, satu bab lain. Kita nak pergi ke Mekah, PT tak ada, itu bab lain. Jangan kata PT tak ada, haji tak wajib. Tak boleh. Haji tetap wajib, syarat tak cukup saja. Sekarang kemampuan kita ialah meminda perkara 1 Perlembagaan Persekutuan jadual 9 yang boleh dibuat dengan jumlah lebih 1 undi mereka yang ada di parlimen. Ya, itulah jadual 91 tadi, 356, RM3,000, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan, boleh dibuang. Dibuang hukuman ini, ditukar kepada hukum mengikut hukum syariat. Ditukar perkataan itu. Ditukar perkataan itu dengan membolehkan beberapa hukuman hudud dan ta'zir, sebatan. Hukuman sebatan boleh dilaksanakan. Sebatan ini berbeza dengan sebatan undang-undang manusia. Sebatan yang tidak menyakitkan, sebatan yang tidak mencederakan, bukan macam penjara hari ini. Boleh memperkenalkan syariat Islam kepada orang bukan Islam. Ini menambahkan sebatan dan mengubah cara sebatan itu. Denda, mengubahkan denda, mengubahkan hukuman penjara, bukan hukuman bunuh dan kerak tangan, tak boleh lagi kerana 70%. Sekadar ini sahaja boleh diubah sekiranya ahli-ahli parlimen yang mengundi lebih 1 undi saja, 1 suara daripada mereka yang hadir, bukan semua yang hadir. Kalau hak tadi 2/3 semua yang hadir. Ini kemudian mesti dibawa usul di parlimen.
Usul di Parlimen untuk memimpin dia perlembagaan ini, nak bawa usul mesti ada 3 syarat. Kalau dia bukan kerajaan, ada bukan apa syarat. Yang terpenting, usul tidak boleh dibawa kecuali terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Parlimen dengan seorang menteri kabinet membawa usul supaya membolehkan usul dibawa, disokong oleh menteri juga. Setelah dibawa usul, baru boleh bawa usul ini untuk dibaca kali yang pertama. Baca kali yang pertama ni diletak dalam agenda mesyuarat 1, 2, 3, 4, 5. Tak dibahas lagi. Bahas bacaan kali kedua. Kita kemukakan hujah-hujah kita, kita dengar hujah-hujah lain, kita jawab hujah-hujah, lepas tu diundi. Kemudian mengikut peraturan dia, urusan kerajaan hendaklah didahulukan. Kita pernah membawa usul ni tahun 95, 2-3 kali. Dia letak dalam nombor 20. Biasanya persidangan Parlimen sekadar 14-15 saja, tak sampai nombor 20. Maka menyebabkan usul kita duduk atas kertas saja, tak dibawa. Untuk mengangkat di atas, ini bidang kuasa kerajaan, maka perlu dibuat perundingan. Hari ini berlaku kesedaran di kalangan pengamal undang-undang, ramai di kalangan hakim, ramai kalangan peguam, ramai kalangan pensyarah undang-undang, berpendapat sudah tiba masanya untuk kita balik kepada syariat Islam. Kerana jenayah banyak sangat, salah laku banyak sangat, kena balik kepada syariat Islam. Sudah banyak kesedaran ini, sehingga Yang Tuan Agung dalam cerita ucapan dia meminta supaya taraf mahkamah syariat dinaikkan, dengan makna kita boleh buat dulu dengan mengangkat taraf mahkamah syariat. Mahkamah syariat yang ada pada hari ini lebih rendah daripada mahkamah majestik, yang mahkamah rendah yang di daerah, lebih rendah lagi. Bidang kuasanya lebih rendah pada hukum syariat. Mengapa tak diangkat menjadi lebih tinggi? Usul kita minta supaya mahkamah syariat diangkat lebih tinggi terlebih dahulu, diangkat lebih tinggi. Ini adalah usul yang umum untuk membolehkan mahkamah syariat menghukum lebih daripada hukuman-hukuman yang ada pada hari ini, termasuk hukuman ta'zir, termasuk bukan sahaja sebahagian kecil hudud, sebahagian hukuman qisas mungkin boleh dirunaikan, memerlukan kepada kerajaan sendiri mengangkat supaya agenda ini boleh dibawa. Maka perundingan dibuat, setelah dibuat maka dia boleh angkat, boleh baca kali yang pertama. Baca kali yang pertama untuk meletakkan cadangan kita di atas agenda mesyuarat. Kemudian bacaan kali kedua barulah diundi sekali lagi. Ini sulit, bukan mudah untuk menjalankan kewajipan ini. Masalahnya orang bukan Islam gelepok. Orang bukan Islam gelepok. Gelepok orang bukan Islam. Padahalnya jadual ke-9 perkara 2 dalam perlembagaan mengatakan hukum syariat bagi orang Islam sahaja. Tak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Dalam bab ini macam mana kita nak buat? Apa hukum Islam dalam perkara ini? Ini permaan Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Ma'idah. Maka jika sekiranya mereka yang orang kafir, ni zaman Nabi, datang kepada wahai Muhammad, orang kafir bawa pada mukis mereka kesalahan mereka, engkau boleh hukum mereka dan engkau boleh biarkan mereka, boleh dipilih. Mu nak hukum dengan hukum Islam pun tak apa, nak biarkan hukum dia pun tak apa. Jika engkau hukum mereka, hukumlah dengan adil,
Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Dalam hal ini terdapat 4 qaul ulama dalam kitab tafsir. Oleh kerana itu jangan mengaji kitab fiqh saja, kena mengaji kitab tafsir. Fakhrul Razi menyebut dalam tafsirnya, begitu juga Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari, mengatakan dalam bab ini ada 4 qaul ulama. Ada ulama mengatakan ayat ini mansukhah, dinasahkan, bermakna hukuman ini kena pada semua orang Islam dan bukan Islam, dinasahkan. Ulama kata begitu. Ini ada pendapat kata begitu. Ada ulama yang mengatakan ini berkait dengan jenayah qisas. Ini pendapat kedua. Ada ulama mengatakan berkait dengan qis berzina yang berlaku di zaman Nabi SAW apabila orang Yahudi melakukan kesalahan zina. Lalu mereka nak cuba Nabi Muhammad SAW. Nak cuba. Kita bawa tengok Muhammad ni Rasul sungguh kedok, dia hukum macam mana. Allah Ta'ala jadikan begitu. Bila sampai dekat Nabi, turun ayat yang dia baca tadi. Nabi kata, sila kamu hukum dengan kitab kamu. Sila kamu hukum dengan kitab kamu. Bukan kitab Taurat. Lalu dibawa kitab Taurat. Di mana hukuman kisah hudud ni ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada hukuman ni. Sama dengan Quran. Dan orang-orang Kristian yang berpegang dengan Injil diwajibkan ikut Taurat. Adalah Injil. Wajib ikut Taurat juga. Orang Yahudi, orang Kristian kena ikut hukum kisah dan hudud. Lalu Nabi dan sahabat kata, cuba buka kitab kamu. Lalu pendeta Yahudi yang ada masa itu, dia baca, dia tutup dengan jari ayat tu. Dia tak baca. Ada kalangan sahabat Nabi yang boleh bahasa Ibrani. Ada kalangan orang Yahudi yang ikhlas, yang akhirnya masuk Islam. Lalu beritahu ke Nabi, dia tutup waktu Rasulullah, tutup, angkat tangan, baca. Disebut dalamnya hukum yang ada sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Sama dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Maka asalnya hukuman hudud dia tukar dengan lomo dengan arang. Bila ada dua sepasang berzina, dia lomo dengan arang. Arak tu ramah, bukan hukuman rejam dan hukuman sebat. Sebabnya kerana ramah orang-orang bangsawan, orang kenamaan, orang pekat besar melakukan kesalahan zina, maka mereka pindah hukum Allah SWT. Ini berlaku pada orang Yahudi. Dalam bab kisah tadi, iaitulah perkara kisah di antara Bani Quraidah, Bani Nadir dan kabilah-kabilah. Bila kabilah dia buat salah, dia pindah. Kabilah lain buat salah, dia hukum. Ini pindah hukum Allah Ta'ala. Ada ulama mengatakan, qaul yang keempat, di antara Ibnu Munzir dan ulama-ulama yang lain, berpandukan kepada kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengajaran diambil dari lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Bermakna ayat ini boleh ditujukan kepada semua orang kafir, termasuk orang kafir yang ada pada hari ini. Maka tidak menjadi salah kita tak hukum orang kafir. Mereka pilih undang-undang mereka sendiri. Pilih undang-undang mereka sendiri. Oleh kerana perlembagaan mengatakan mahkamah syariah tak boleh hukum orang kafir, maka perkara yang kita bawa di parlimen adalah hak orang Islam. Tak tentu pasal orang kafir dibangkang juga. Tak kena. Pasal apa begini? Ada yang mengatakan kerana mereka takut bila syariat Islam dilaksanakan, orang nampak syariat Islam ni adil, baik, boleh jadi ramai orang kafir masuk Islam. Ini yang sebenarnya rahsia yang tersembunyi. Saya dimaklumkan berlaku di Aceh. Aceh sekarang sudah dilaksanakan syariat. Ada kuasa kerana kerajaan Indonesia memberi kuasa otonomi kepada Aceh untuk melaksanakan hukum syariat.
Di mana orang-orang yang bukan Islam dia boleh pilih sama ada penjara 3 bulan ataupun sebanyak 230 kali. Mu nak mana? Sebab 230 kali macam cikgu sebab budak-budak sekolah. Sebab tengah orang ramai, sebab yang tidak mencederakan. Kalau sakit sikit pun sekejap aja. Orang ni 3 bulan duduk tak lajik. Maka orang kafir pilih sebab, pilih hukum Islam. Orang kafir pilih hukum Islam. Akan berlaku begitu. Akan berlaku. Demikian. Ini menakutkan puak-puak yang bermusuh dengan Islam. Orang kafir ni ada yang nak kira dengan orang Islam, ada yang nak bermusuh dengan orang Islam. Ini kita boleh ukur. Allah Ta'ala uji sekarang bukan saja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Allah Ta'ala uji. Siapa orang Islam yang sungguh, siapa orang Islam yang tak sungguh. Siapa orang kafir yang nak baik dengan orang Islam, siapa orang kafir yang nak bermusuh dengan orang Islam. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'hum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jangan kamu ikut hawa-hawa nafsu mereka orang kafir itu, dan berwaspadalah dengan fitnah, dengan kekeliruan, tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Itu Tuhan sebut dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada Muhammad akan kitab Al-Quran dengan sebenarnya, supaya engkau hukum manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jangan engkau menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Mereka yang menghalang hukum Allah adalah mereka yang khianat. Tuhan kata mereka yang khianat. Yang khianat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pula orang kata, ada manusia yang cakap, kalau dilaksanakan hukum Islam ni, banyaklah orang Islam yang kena, yang cacat. Malu orang Islam, kata dia. Oh, rupanya kuat sangat Islam dia. Malu orang Islam. Dia mikir begitu. Dia ingat bila hukum Islam dilaksanakan, maka orang curi berebut nak suruh kena kat tangan. Dalam kepala dia begitu. Bila hukum Islam dilaksanakan, orang Islam akan meropok, nak suruh kerak tangan kaki. Bila laksanakan hukum Islam, orang Islam berebut berzina, nak suruh kena hukum belaka. Ini fikiran bodoh. Kata bodoh lah senang, walaupun orang cerdik, tapi bodoh. Bila hukuman dilaksanakan, Allah Ta'ala sebut nakalam min Allah, cegahan daripada Allah. Dalam suratul Maidah, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ini permulaan surah Maidah. Balik rumah buka Quran, tengok Quran terjemahan. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah kamu akan uqud, akad-akad janji kamu, akad-akad janji kamu. Semua akad kena tunai. Akad ni bukan saja akad nikah, bukan saja akad jual beli, termasuk akad 2 kalimah syahadah. Akad 2 kalimah syahadah ini akad kita dengan Allah Ta'ala. Ini akad 2 kalimah syahadah yang lebih besar daripada akad nikah, akad jual beli lagi. Ini surah Al-Maidah, permulaan dia. Dalam surah inilah disebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Hukuman cegahan daripada Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya. Potong tu tujuannya nakalan min Allah, cegahan daripada Allah. Dengan makna bila hukuman ini diumumkan, menyebabkan orang berhenti curi. Bukan bermakna orang ramai curi dak. Orang curi berhenti curi. Berhenti curi. Disebut dalam ayat-ayat yang lain yang merompok panjang kalau baca lagi. Potong tangan, potong kaki ataupun dibunuh. Kalau dia bunuh, dibuang daerah. Kalau dia bertaubat,
bertaubat sebelum dia bawa ke mahkamah, maka tidak boleh dihukum lagi setelah dia bertaubat. Ini hukum Islam. Dia bertaubat, belum dia sabit, belum apa-apa, dia bertaubat dulu, maka digantilah harta yang dicuri itu, yang diropok itu, maka tak dikenakan hukuman hudud. Kerana Islam menggalakkan bertaubat. Dinilai berapa harga dia, berapa barang, dinilai berapa pendapatan dia. Kalau dia mencuri kerana pendapatan tak cukup, gaji murah, nak tangguh anak bini tak cukup, gaji 1,000 duduk Kuala Lumpur, tangguh anak bini 2,000 duduk Kuala Lumpur, serumah jumlah 2,000, gaji 1,000 je, menyebabkan jadi curi, tak boleh kerat tangan, tak boleh, tak boleh. Ini dia curi barang umum, tak boleh kerat tangan. Hubungan dia antara pencuri dan mangsa, hubungan silaturahim. Ada ulama mengatakan antara anak dengan ayah, suami dan isteri, adik dan adik-beradik. Maka ada ulama mengatakan hubungan silaturahim, pupu dengan pupu. Siapa begitu? Ada ulama mengatakan hubungan dua pupu, tiga pupu dengan pupu ni. Kerana menjaga silaturahim lebih daripada utama laksanakan hukuman hudud. Pindah pada ta'zir. Ini hukum Islam. Menyebabkan orang takut. Orang takut pada melakukan jenayah. Ini dia. Sebenarnya mereka yang kafir ni tak ada hujah. Tak ada hujah. Saya pergi ke Singapura, Universiti Nanyang, minta ceramah berkenaan dengan hukuman hudud. Khusus hukuman hudud. Hudud je. Kisah ta'zir dak hudud je. Hudud. Hakat tangan je. Duduk bisingnya. Yang hadir tu bukan orang bodoh, pensyarah-pensyarah, profesor, dia belum asing. Dia hadir. Boleh terang bagaimana Nabi menyuruh seorang yang dituduh dengan kesalahan, dia sudah huzur, hukuman dia sebanyak 100. Sebab kata, Ya Rasulullah, dia ni tua, kuruh, kalau katok kena tulang selalu. Nabi kata, khudhu iskalan fihi mi'atu shimrakhin fadribuhu darbatan wahidah, kata Nabi. Ambil satu ganting yang ada 100 bilah, pukul sekali je, Nabi kata. Pukul sekali je. Itu dia. Bila mereka dengar hadis ni, orang-orang kafir yang tarafnya pendidikan tinggi, tak ada soalan nak tanya. Tak ada salah. Akhirnya tanya pasal apa orang curi kerat tangan, orang rasuah tak kena kerat tangan. Dia tanya. Payah juga tu. Tapi Tuhan beri boleh jawab selalu. Saya kata orang curi ini, tuan dia tak setuju orang ambil harta dia. Orang ambil harta dia, tuan dia tak setuju. Orang curi itu pergi ambil. Yang tuan dia tidak reda. Yang rasuah ni orang beri pun reda, tukang terima pun reda. Dua-dua reda belaka. Walaupun demikian, termasuk dalam hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir mengikut syariat Islam, disuruh pada kebijaksanaan pemerintah dan badan kehakiman. Daripada hukuman yang ringan, memberi amaran, hukuman denda, sehingga siapa berhukuman yang berat, bunuh pun boleh, hukuman ta'zir. Itu mengikut bagaimana taraf kesalahan. Inilah dia hukum Islam. Dengan sebab itu, kita orang Islam mestilah yakin pada hukum Islam. Bagi menghuraikan ayat yang kita baca tadi, oleh kerana kita tidak boleh melaksanakan hukum Islam semuanya, melainkan kena ada pemerintah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di. وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم رواه البخاري مسلم ابن ماجه أحمد bin Hanbal. Maksudnya adalah Bani Israel itu memimpin siasah mereka, yakni siasah mereka, politik mereka oleh nabi-nabi
setiap kali matinya Nabi diganti oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tiada Nabi lagi selepasku, dan akan adanya khalifah-khalifah, yakni pemimpin-pemimpin, sama ada raja, presiden dan sebagainya. Mereka itu yang ramai. Lalu mereka berkata, yakni sahabat bertanya, maka apakah kamu perintahkan kepada kami kalau berada di zaman itu? Jawab Rasulullah SAW, tunaikanlah bai'ah, yakni janji setia kepada yang pertama itu adalah lebih utama. Berilah kepada mereka hak-hak mereka, ketaatan dan perkara menegakkan agama dan menentang fitnah dan kejahatan. Maka sesungguhnya Allah akan menyoal mereka tentang apa yang mereka lakukan, yakni pada hari kiamat kelak. Hadis ni menerangkan bahawa wajib bagi orang Islam berpolitik, bersiasat. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Perkataan sasusu, saya susu, siasah. Siasah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, politik. Nabi-nabi Bani Israel menjadi pemimpin siasah mereka yang nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Menunjukkan nabi-nabi bukan sahaja berdakwah, mereka juga bersiasah, berpolitik, sama ada mereka berdepan dengan kerajaan di zaman masing-masing ataupun mereka menang menegakkan pemerintahan. Lepas aku, kata Nabi, tak ada nabi-nabi, tapi ada pemimpin-pemimpin. Lalu sahabat tanya, bagaimana kami nak buat? Nabi kata, bai'ah, tunaikan bai'ah, yakni taat setia kepada pemimpin-pemimpin ini dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Adapun urusan mereka serah pada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wallahu a'lam.